Alright, Assalamualaikum. So, kita nak sambung untuk series nombor 3, part 3, which is kita akan buat dia punya tangan pula. So, pada saya tangan proses yang paling banyak menyebabkan technical aspect yang perlu dibuat, atau kata lainnya agak rumit kalau nak dibandingkan dengan bahagian lain kaki ataupun spine. So kalau kata video ni panjang, saya akan stop and then kita akan buat another kita buat second part untuk buat tangan. So video tangan tu mungkin akan ada 2, depends pada keadaan. Okay, so tanpa membuang masa, kita start sekarang. Okay, kita akan buat daripada atas. Okay, so ataupun depan pun okay. So kita buat start pada depan, pergi ke rigging, dan pergi ke skeleton. Kita ambil create joints, and then kita akan start daripada sini. Okay, so kita akan create clavicle joints. So clavicle ni sebenarnya tulang, kalau bahasa Melayu ni tulang belikat lah. Okay, so ini kita akan buat ni, dan kita ada tulang shoulder, dan terus pergi ke elbow, tekan shift untuk create joints ni supaya dia straight, and then kita hold shift lagi, and then kita akan buat forearms. Okay, nanti saya explain kenapa ada tulang kat sini, kenapa tak pergi ke hujung terus, nanti saya akan explain. Okay, dan kita akan pergi lagi ke sini, ke wrist joint. Okay, dan tekan Q untuk end the process. Okay, so kita nak repositionkan dia sebab nampak macam terlalu bawah sangat kan. So kita reposition, bagi dia kat center, dan kita pergi ke top view, tarik sikit ke depan. Okay, so macam untuk kaki juga, kita tak boleh buat dia terlalu straight sangat, sebab nanti mayat akan start to confuse, mana satu dia nak pergi bend ke depan ataupun belakang kan. So itu isu dia nanti. So kita klik dekat elbow joint, dan kita tarik sikit ke belakang, and then kita klik dekat forearm, tarik depan sikit, dan ni pun kita tarik sikit ke depan. Okay, just bagi dia nampak ada curve sikit. Alright, so kita nak renamekan dia. So ini kita letak left underscore clavicle. Okay, dan kita pergi ke this one, left underscore shoulder. Yang ini left underscore forearm. Sorry, this one bukan forearm, ini elbow. Ini elbow, yang ini baru forearm. Left underscore forearm. Dan the last one baru kita buat left underscore wrist, pergelangan tangan. Okay, lepas tu kita nak letak IK handle. Okay, so kita pergi ke skeleton, go to create IK handle, option box, make sure kita ambil rotate plane solver. So click this one, the first one, dekat clavicle, dan terus pergi ke shoulder. Okay, so kalau saya tekan 4 kat keyboard untuk wireframe, kita akan nampak ada satu IK handle dekat situ. Dan kita create another one, skeleton, pergi ke create IK handle, dan kita klik dekat shoulder, dan kita pergi ke forearm. Kenapa tak pergi ke hujung sekali? Nanti saya explain kejap. So kita klik dekat forearm. Okay, lepas tu kita nak pergi ke Windows. Kita nak alihkan dia punya pivot point dia pergi ke sini. Okay, dekat, kalau kita pakai IK handle ni, dia tak boleh simply just W dan kita tekan Fn, and then kita tekan insert, and then tarik dia macam tu. Dengan IK handle ada cara dia. So kita kena pergi ke general editor, dan kita pergi ke hypergraph connection. Windows general editor, pergi ke hypergraph connection, and then kita klik dekat effector. So effector ni something like dia punya pivot point dia. So kita kena tekan Fn and insert, dan tekan V for snap, and just tekan middle click and drag dia ke tengah. Betul-betul check supaya dia betul-betul duduk kat situ, untuk dia lari.
kita nak dia duduk dekat atas ni. Okay. So sekarang ni kita dah alihkan dia punya pivot point dekat sini. And then sekarang ni kalau saya klik dekat icon handle, kita boleh bend macam ni. Kenapa kita tak terus direct ni pergi daripada shoulder terus tarik ke sini? Pasal bila kita terus drag macam tu, dia akan ada problem untuk buat dia punya rotation kat sini. Okay, tadi saya dah explain, ada beritahu kenapa kita buat forearm ni kan, apa tujuan dia. Kalau ikutkan tangan kita sebagai human being pun, dia tak ada tulang kat sini, tambahan macam ni. Dia terus direct daripada sini terus ke sini kan. Ni kita panggil lower arm, ini upper arm. So lower arm ni sepatutnya direct terus sini, tapi kita dalam nak create rigging, kita nak cuba replicate apa yang kita sebagai manusia boleh buat. Kalau kita try pusingkan tangan kita kan, kita boleh pusingkan tangan kita, ada sebahagian daripada tulang tangan kita ni dia berpusing juga, tapi dia tak berpusing sampai ke sini. Betul tak? Cuba check balik. Cuba letak tangan atas meja and try pusingkan kiri kanan tangan kita. And selalunya selalunya tangan kita akan bergerak dekat area ni, dekat kawasan ni akan bergerak, berpusing. Okay, kalau kita tak ada tulang forearm ni, kita terus direct je. Bila kita try to animate the character dan kita pusingkan dia punya pergerakan tangan, nanti tangan ni akan berpusing sampai ke belakang sini. So itu benda yang kita tak nak. Sebab tu kita nak cuba create, kita tambah additional joint dekat sini supaya kita boleh ikut pergerakan tangan, yang kita nak biarkan tangan kat kawasan ni berpusing juga. Okay, so itu kita punya tujuan kita tambah tulang tangan tu. Okay, so kita pergi ke icon handle, kita nak rename dia. So yang ni kita nak letak nama dia sebagai left underscore icon handle underscore shoulder. Okay, and then yang ni pula kita letak icon handle underscore wrist. So depan kita letak left L underscore. Okay, and then apa yang kita kena buat lepas tu, kita nak buat kita buat controller untuk shoulder, dan juga kita buat controller untuk wrist. Okay, so untuk yang ni saya rasa kita just pakai huruf je. Kita pergi ke create, ambil type, and then kita pergi ke type ni, type 1, dan kita letak S. So S stand for shoulder lah. Malas nak type yang panjang macam tu. And then kita boleh pilih satu huruf. Saya ada huruf ni, yang ni kena download. Korang sebenarnya boleh pakai huruf apa yang korang suka je, tak kisah huruf apa pun, font jenis apa pun tak kisah. So just pilih yang mana rasa bersesuaian lah. Okay, so bila saya tekan ni, sebab saya pilih huruf ni pasal dia bold, very bold. Montserrat ni dia punya huruf dia bold. Lepas tu kita pergi ke geometry, and then just klik dekat create curve from type. Okay, so kita delete huruf ni, dan kita just ada dia punya just dia punya curve je. So kita nak tekan center pivot, ataupun boleh pergi ke modify and then center pivot. Saya pun dah buat shortcut key kat sini. Saya tekan center pivot, saya akan terus pergi ke center. Okay, lepas tu kita nak snapkan dia dekat ni. Tekan V, middle click and snap. Tak jadi. Oh sorry, tekan W, V and snap. Okay, make sure dia snap betul dekat atas join kita. Klik dulu ke tengah ni, kadang dia problem. Allah, kenapa payah sangat ni. Okay, so kita dah snap kat situ, and then kita boleh kecilkan sikit size dia. Tekan 4. Size ni saya agak-agak je. Okay, dan kita boleh tarik dia ke atas. Sorry, bukan kat sini. Kita nak buat kat sini, dekat shoulder. Dan tarikkan dia ke atas. Okay, and then tekan FN insert, function insert tu, and then kita nak alihkan pivot point ni dekat sini. Okay, so bila kita klik dekat sini, kita boleh alihkan tulang ni, boleh alihkan the controller ni. So nanti kejap kita attach
IK handle tu kepada sini. Kita akan constraintkan dia. Okay, lepas tu kita create another one dekat sini controller. So saya just pakai benda yang saya pernah buat untuk sini tu, saya copy hari tu. So tekan Ctrl D and then kita snapkan dia dekat sini. Zoom in, make sure dia betul kena dekat sini. Okay. Dan kita scale down size. Okay. And then pergi ke channel editor, kat sebelah atas kanan ni kita nak renamekan dia sebagai left underscore hand control. Okay, lepas tu kita freeze transformation and delete history. Dekat sini pun sama, kita letak dia sebagai left shoulder control. Okay, dan kita freeze transformation dan kita delete history. Okay, so kita dah ada dia punya set dia punya controller dan juga kita dah set dia punya bones dia. So kalau ikutkan sekarang ni, kita boleh gerakkan dia punya tangan ke belakang macam ni. Okay. Kita buat siap-siap lah semua sekali controller kan. Apa lagi controller kita perlukan? Kita perlukan sample vector untuk kita boleh control dia punya elbow dia, macam mana yang kita buat untuk sini yang kaki ni kan. So kita nak buat benda yang sama untuk bahagian siku, elbow dia. So saya nak senang, saya just copy je daripada sini, Ctrl D. Okay, kita Ctrl D and then kita snapkan dia dekat siku. Okay, dan kita tarik dia sikit ke belakang. Tak payah lagi, saya rasa tak perlu buat lagi. Kita buat bila dah tangan satu lagi kita dah buat, dan baru kita copy kan, lagi senang. Okay, okay, kita dah buat dia punya controller, dan sekarang kita nak buat tulang tangan. Okay, tulang tangan ni dah ambil masa sikit untuk dibuat. So kita boleh senang sekali untuk buat tulang tangan ni. Kita pergi ke top view. So kita akan buat pergi ke skeleton, ambil create joints. So kita akan start daripada sini, dekat middle point ni kat sini, and then kita just go straight to the middle. Okay, dan kita buat another one kat sini, dan the last one kita buat dekat sini. Okay, kita tekan Q. Okay, lepas tu kita ulang proses, tekan G untuk repeat the previous tool yang kita baru pilih, dan klik dekat tengah ni, pergi ke sini, dan pergi ke bahagian tengah, klik dekat sini, tekan G lagi. Okay, tekan G. Alright, so kita dah ada 4 jari. Yang ni kita buat kejap lagi. Dan pergi ke front view. So tulang tangan tu ada kat bahagian bawah ni. Kita pergi ke perspektif lah, nak bagi tengok. Dia dekat bawah ni, dia duduk kat atas lantai. So kita select dia ke empat ni, tekan shift, and then kita naikkan dia. Just tarik guna Y, dan kita positionkan dia. Dan selalu saya letak kat tengah-tengah. Okay. So mungkin kita boleh adjust sikit mana-mana yang macam terkeluar tu. Saya tak berapa gemar sangat tengok dia terkeluar daripada jari. Okay. Kita check. Benda ni kena selalu check ya, sebab takut dia terkeluar daripada jari kita. Okay, so nampak okay. Kita dah sekarang nak buat dia punya tulang apa ni, untuk bahagian thumb dia, ibu jari dia.
So untuk kita mudahkan, sebab yang ni senang pasal dia straight je kan, so kita boleh view daripada atas ni. Tapi kalau macam ni dia sebab dia turun ke bawah, dia turun ke bawah, saya ingat macam ni. So dia agak difficult sikit untuk masukkan dia boleh positionkan dia betul-betul. So apa yang saya buat, saya offkan yang R ni. Kalau ikutkan dia T mula tadi, T for untuk grey, dan kalau kita tekan sekali kita jadi macam ni. Tapi kita boleh select kita offkan dia. So sekarang kita dah boleh select dia punya tangan, and then klik dekat this button yang macam magnet ni. So once kita klik sini, dia akan tulis sini polysurface tree untuk represent dia tangan ni lah. So apa yang dia buat bila kita create joints, dia akan attach pada jari tu. So kita boleh start daripada sini. Okay, lepas tu kita bendkan sikit, 1, 2 dan 3. Okay, so dia masuk terus dekat tangan tu. Okay, lepas tu kita off balik. So kita boleh positionkan dia lah mengikut kesesuaian. So mungkin ada perlunya untuk kita betulkan juga. Okay, nampak macam okay. Okay, kita lah dah settle, kita punya buat dia punya join dia, and then kita perlu renamekan file pula. Joins yang kita dah buat, kita kena renamekan macam biasa. So kalau macam dekat sini, the first one ni kita letak dia left, tekan left underscore thumb 01. So yang ni saya letak dia nama thumb left underscore thumb 02. So yang ni 03, dan yang ni 04. And then saya tak buat semua, takut ambil masa lama untuk recording session ni. You guys akan renamekan nanti betul-betul. Okay, lepas tu dekat sini kita buat juga untuk left underscore index 01. Ni index kan, index ni middle ring pinky. Okay, so ni kita letak dia left underscore index 02, 03, 04, and then yang ni kita letak left underscore. Ini saya onkan balik sebab ganggu kalau boleh select. Tekan sekali lagi. So sekarang dah tak boleh select lah. Yang ni apa tadi? Index. So yang ni kita letak left underscore middle. Susah betul nak recall nama-nama ni, banyak sangat nama. Yang ni left underscore ring 01, and then last one ni kita letak left underscore pinky 01. Pinky. Ajar nama ni, you guys nak letak nama bahasa Melayu pun boleh je, tak masalah pun, asalnya kita faham lah kan. Cuma bahasa Inggeris ni, kadang English word ni dia ada certain part tu dia simple kan, macam ni kan, pinky. Kalau kita dah panggil jari apa ni, jari kelingking kan, so panjang lah ejaan tu. Okay, so ini bukan betul-betul pinky. Ini left pinky 02, left pinky 03, and left pinky 04. So bila dah siap, benda seterusnya yang kita kena buat adalah kita select the whole thing. Okay, lepas tu kita pergi ke, kita nak orient what you call it, orient join. So apa kepentingan orient join ni? Kita nak make sure semua yang dalam ni direction dia menghadap ke luar. Merah ni, X kena menghadap ke depan. Dia tak boleh duduk atas ataupun pandang bawah, dia kena menghadap ke depan. So far nampak macam okay, tapi mungkin ada some angle yang dia macam lari sikit. So kita kena pergi ke skeleton, and then kita orient join. So once kita dah buat tu, dia akan betulkan dia punya join, dia orient lah. Kalau kita tak buat macam tu, ada possibility bila kita try bend kan, dia nak bagi dia tutup tangan dan buka tangan tu, nanti time dia bend tu dia berlaku kecacatan masa bend tu, jadi macam tak cantik boleh bend. Okay, lepas tu kita select yang untuk thumb, dan kita pergi skeleton dan kita ambil orient join juga. Okay, nampak tadi dia berubah. Tengok saya Ctrl Z balik skeleton,
orient dia betulkan. Okay, dan kita parentkan dia kepada wrist. Oh, bukan dekat eye candle klik dekat bones tu, dekat join dia, tekan P. Alamak, apa sudah jadi? Tekan P, select join dan tekan P. Tapi tangan ni dia banyak step kan. So kadang-kadang saya terpause sekejap. Sorry lah kalau terpause tu, sebenarnya saya tengah fikir apa step seterusnya untuk memudahkan proses ni boleh difahami dengan mudah. Banyak terlalu banyak sangat step dia. Okay, so lepas daripada kita dah complete dah kita punya dia punya bones dia kita dah siapkan, renaming pun kita dah siapkan, and then kita nak copy to the other parts. So sebelum tu kita nak parentkan dia dengan kita punya neck joint, tekan P. Okay, and then kita copykan dia ke belah sana. Berapa minit dah kita? 21 minit sah. Okay, lepas tu kita pergi ke skeleton, kita ambil mirror joint. So make sure ambil YZ L, this one is supposed to be L underscore R underscore, then kita tekan apply. Okay, so dekat sini dia punya yang tadi tu dia dah mess up sikit. Kalau kita tengok, nampak dia punya IK handle dia duduk kat mana, dia cacat lah. So sepatutnya IK handle ni kita kena alihkan dia, sepatutnya duduk sini kan. Kita nak alihkan dia pergi ke wrist. So kita pergi ke select dulu IK handle, pergi ke Windows, General Editors, and ambil Hypergraph Connection. Klik pada Effectors. Okay, then tekan W, FN, Function, and then tekan Insert. Selalunya yang pakai laptop tu dia kena tekan Function lah. Kalau you guys on your PC, ada laptop yang penuh kan, laptop yang maksud saya keyboard dia yang penuh tu, selalunya tak payah tekan function ni pun, FN button dia tekan pun, sebab dia memang dia dah specifically button for insert tu. So just press the insert button lah. Dan yang ni kita nak snapkan dia dekat sini. Kena zoom lah, kalau tak dia tersalah. Okay, check betul, nampak macam ok. So renaming semua macam ok, and then kita kena betulkan dia punya orient dia tak betul. So yang ni nampak dia dah menghala ke belakang. So, kalau dia problem dengan apa issue dengan mirror joint ni, dia akan mess up sikit dengan orientation untuk joint tu. So kita kena betulkan. So select setiap joint yang ada dekat jari ni, dan kita pergi ke skeleton dan kita ambil orient joint. So make sure dia menghadap tu. Yang belakang ni kalau dia tak berubah tak apa, yang penting yang belakang sampai kat sini. Okay, lepas tu yang ni ketuk dah, tak perlu dah. Kita nak select semua sekali, tekan shift untuk select. Okay, dan kita pergi ke skeleton dan orient joint. Okay, so semua sekarang menghadap ke sini. So Ctrl Z boleh, nampak semua menghadap belakang. Dia perlu menghadap ke depan. So kita kena pergi skeleton dan orient kan. So once kita dah buat tu, dia akan menghadap ke depan lah, kecuali yang part depan sekali ni. So tak apa, tu kita boleh abaikan. Okay, so kita nak buat kita nak copy the controller to the other side. So we just Ctrl D for duplicate, and then kita tekan W, and kita snapkan dia dekat sini. Okay, and then kita buat benda yang sama dekat shoulder, and then kita Ctrl D and snapkan dia dekat sini. Okay, so kita ada dua. So yang second one ni, yang kita baru copy ni, kita nak renewkan dia sebagai right shoulder control, and this one kita renewkan dia sebagai right hand control. So nombor belakang tu kita buang lah.
Okay, so kita dah ada dia punya controller untuk tangan. So kita freeze transformation, delete history. So ini pun sama, freeze transformation and delete history. Okay. Kita dah siap bahagian controller. Tapi sebenarnya ada dua lagi controller yang kita tak buat. Tapi tak apa, jadi kita buat yang tu. Okay, so kita nak start parentkan kita, nak parent, kita nak constrainkan the controller to the IK handle. Okay, so basically yang untuk controller for the shoulder, kita just nak buat dia angkat bahu dan turun bahu. Tak ada berlaku apa-apa rotation dekat situ. Okay, so kita just nak angkat dan turun je. So bila kita bermain dengan dia, kita kata angkat turun, tak maksudnya kita pakai translation lah, without using any rotation punya parts. Kita tak payah tekan E ni, kita nak W je. So untuk buat macam tu, so kita akan pilih satu nama dia constraint point constraint. Okay, orient untuk rotation saja. Parent ni dia combine dulu, rotate boleh dengan translate pun boleh. Dia boleh gerak dengan juga dia boleh rotate. So untuk case ni kita nak pakai point. So kita pilih dulu, make sure dah clear history dengan freeze transformation, tekan shift and select the high key handle, pergi ke constraint, ambil point constraint. Okay, so sekarang ni bila saya select the controller, saya boleh angkat tangan dia. So tangan sepatutnya nanti kita lock dia kat situ supaya dia tak ikut sekali ya. Okay, so yang ni kita dah buat dan kita ulang proses sebelah sana. Click the controller, shift select the IK handle, constraint dan ambil point. Okay, dan kita buat benda yang sama dekat sini. Select, okay, yang ni pun sama. Saya nak bila kita klik the controller tu, kita boleh gerakkan tangan macam ni. Okay, kita boleh gerak macam ni. Okay, so kita pilih controller dulu, and then kita tekan shift, and then kita select the IK handle, pergi ke constraint dan kita ambil point constraint. Oh sorry, sebelum tu you have to go to point and option box. Saya lupa sebab saya dah buat sebelum ni. Maintain offset ni awak kena tick. Maintain offset tu awak kena tick, and then baru awak boleh buat. So siapa yang dah sampai ke sini without tick the offset tu, kena control Z balik. Kena control Z balik sampai kita boleh ulang balik the proses tu. Okay, so yang tu kena tick Okay, so sekarang ni bila saya gerakkan tangan, and saya dah boleh angkat tangan tu. Cuma isunya sekarang ni saya tak boleh nak rotate dia. See, saya tak boleh rotate. Kenapa tak boleh buat macam tu? Pasal kita kena create another controller for the wrist part. Okay, so kita pergi ke create. Kita just buat yang simple je. Pergi ke knobs primitive, and then kita ambil circle. Okay, so kita snapkan dia dekat D and snap dekat sini. Tekan F untuk fokus. Kita nak snap dekat ball joints ni, kat tengah dia. Okay, dan once kita dah buat tu, kita rotatekan dia 90 degrees, dan kita try to scalekan sikit supaya dia tak terlalu besar sangat. Okay, so bila dah ada ni, kita renamekan dia. Ni so letak dia left underscore wrist control. Dan kita freeze transformation, delete history, and then control D to duplicate to the other side. And snapkan dia. B and kita click snap. Okay, so ini pun kita freeze and then delete history, dan ni kita letak dia sebagai wrist right underscore wrist control. Okay, so dah delete tadi history. So apa yang kita nak buat sekarang, kita akan parentkan dia, bukan parent, kita constraintkan dia guna orient constraint. So first kali kita select the controller and then select the wrist. Oh sorry, saya ada off tadi. Select dia punya wrist. Yang ni untuk kita tak nak select, tadi saya ada off je. So kita make sure ni semua on.
and then kita pergi ke constraint dan kita ambil orient. So orient pun kena make sure kita maintain offset dan kita tekan add. Okay, so sekarang ni bila saya rotate dia, kita boleh rotate dia macam ni. Okay, dan kita pergi dekat sini pula, kita pilih controller, pilih dia punya, bukan pilih I can handle pilih dia punya wrist dia, wrist joint dia, and then pergi ke constraint dan kita ambil orient constraint. Okay, so sekarang ni saya boleh pusingkan dia punya pergelangan tangan lah. Cuma sekarang ni isu dia bila kita gerakkan tangan tu, controller tu still lagi melekat kat situ. So apa yang kita kena buat sekarang, kita just klik dekat wrist control, shift, select the hand control, kita tekan P untuk parent. So sekarang ni bila saya gerakkan, kita boleh pusingkan tangan. Okay, so kita pergi kat side ni pula, kita buat benda yang sama. Klik kat controller, ini dah buat okay, sorry, saya klik kat controller and then kita klik dekat dia punya hand control, tekan P untuk parentkan. Okay, so bila kita gerakkan tangan dia sekarang, so kita dah boleh pusingkan tangan dia, and then kita boleh gerakkan tangan macam ni. Okay, so yang ni kita terlupa nak ni, kita nak parentkan dia pada tulang ni supaya bila saya pusingkan badan dia, and then the shoulder tu follow sekali, so dia tak boleh independent macam tu. So sekarang ni bila yang ni, kalau kita gerakkan dia jadi macam tu, kita boleh buat dia macam tak tahu, dia boleh angkat tangan, angkat bahu dia. Tapi sebelum kita nak teruskan lagi, kita groupkan dulu the shoulder punya controller. Dah group okay, kita groupkan dia. Lepas tu kita namakan dia sebagai clavicle GRP for group. Okay, dah group, dan kita select dekat chest control and press P. Okay, so bila saya klik dekat sini, and then saya buat dia turun bawah, and then dia follow sekali. Okay, so tu yang kita nak. Sama juga bila saya klik dekat sini, turun, dan dia follow sekali, and tangan tu dia lock dekat sana. Okay, okay, so kita nak buat pull vector. So untuk bahagian dia punya apa nama, elbow dia. Okay, so nak senang kita just copy daripada sini je, Ctrl D, and then kita duplicate kat sebelah tangan sini dulu, snapkan dia kat sini. Kalau punya apa, siku dia, dan tekan Ctrl D lagi sekali, dan kita snapkan to the other side. Alright, so kita ada dua, kiri dan kanan. Okay, lepas tu mana dah tadi? Okay, dan kita tarik dia keluar. Okay, so agak-agak je, dalam jarak yang lebih kurang macam tu. Dan kita renamkan dia right elbow control. And this one left control. Okay, lepas tu select kedua-dua untuk freeze transformation, dan kita center pivot ke history. Okay, lepas tu kita akan select dia punya apa nama ni, select controller, select the icon handle. Okay, dan kita pergi ke constraint, dan kita ambil pull vector. Okay, so ikutkan kita dah boleh gerakkan dia punya tangan. Okay, lepas tu kita ulang balik benda yang sama dekat sini. Kita select controller, select apa nama, the icon handle,
pergi ke constraint dan kita ambil pull vector. Okay. Alright, macam saya pernah cakap sebelum ni kan, tujuan kita buat tambah forearm ni supaya bila mana kita rotate the wrist, so tulang kita ni pun akan berpusing juga. Kalau kita gerakkan tangan kita, sebenarnya ada pergerakan sebenarnya kat kawasan ni. Dia bukan pergerakan kat bahagian wrist semata-mata. Ada kawasan kat sebahagian kat sini dia bergerak juga. So sebab tu kita tambah ada additional bones kat sini. Kalau kita directly terus daripada elbow terus pergi ke wrist, boleh juga. Tapi isunya bila kita pusingkan tangan ni, nanti dengan kawasan kat sini pun dia akan berpusing juga. Sekejap. Okay. Dengan kawasan sampai sini pun dia berpusing juga. So kita tak nak macam tu. Kita nak ada sebahagian kecil kat kawasan ni yang berpusing. So ini kita nak maintainkan dia bila dia kita pusingkan macam ni. Okay. So itu benda yang kita nak cuba buat sekarang. Tapi kalau kita check dekat sini, memang kalau kita rotate the object tu, rotate the controller, memang tulang ni dia tak bergerak lah. So untuk gerakkan dia, kita kena tambah some expression sebenarnya dekat situ. So cara dia ialah, first kita check dulu tulang mana yang bergerak bila kita pusingkan ni. So kalau saya tengok kat sini, rotate X yang berpusing. So bila rotate X berpusing, kita klik dekat rotate X. Okay, lepas tu kita pergi ke edit, ambil expressions. Lepas tu kita ada some scripting yang kita kena buat. So first kali kita copy hujan kat luar, dan kita control V dekat sini, and then kita space equal space, dekat sini kita tambah left underscore wrist control. Kita nak letak ni controller wrist ni kena ikut nama betul dia. Kalau awak punya nama lain dan ikut nama awak tak habis ikut yang nama saya. Left underscore wrist control dot rotate X space apa nama ini, times space 0.4. Yang ni dia ikut berapa banyak dia macam kelajuan speed kita nak pusing dia berapa banyak. So selalu saya main 0.4, 0.8. Kalau saya selalu test dengan 0.4 tu. Lepas tu nanti kita try rotatekan dia. Kalau nampak macam dia terlalu pusing laju sangat, nampak slow sangat, kita tambah lagi. Kalau kita rasa laju sangat, dan kita boleh, kalau slow sangat kita tambah, kalau laju sangat kita kurangkan nombor ni. So lagi tinggi value dia akan pusing lagi laju lah. So tekan create. Okay, so apa yang dia buat sekarang, bila saya tekan button ni, kita pusingkan ni, nampak tak tulang ni dia berpusing juga. Okay, so ini benda yang kita nak buat lah. So make sure ni kosong balik. Okay, di other side yang belah right tu, you guys boleh buat sendiri, supaya saya malah nak tunjuk sebab nanti video ni panjang sangat. Okay, and then kita, benda terakhir yang kita nak buat adalah kita nak buat dia punya apa kita panggil attributes. Nak tambah attributes for the fingers. Okay, so kita letak dekat sini, klik dekat sini. Saya ada pernah buat dah sebelum ni. Okay, saya delete kejap. Nanti saya ni, sebab saya ada test sebelum ni, so saya pause kejap. Okay, saya ada terbuat sebelum ni yang face tadi tu kan, untuk practice purpose. Lepas tu lupa nak delete. So saya dah delete dah. So sekarang ni kita nak letak dia punya attribute saja. So kita klik dekat wrist control dan pergi ke edit, dan kita ambil add attribute. Yang ni saya letak face. Okay, lepas tu kita letak kosong, and then maximum 10, dan kita tekan OK. So apa yang dibuat face ni, bila kita naikkan value dia, dia akan genggam tangan. Okay, so kosong dia natural. Bila naik 10, dia start untuk genggam dia punya tangan dia. Okay, lepas tu kita klik dekat pergi ke animation,
dan pergi ke key, set driven key, dan kita pergi ke set. So the controller tu akan jadi driven driver, and then the driven is going to be the join for each fingers tu dia punya driven dia. So kita tekan shift and select one by one lah. Okay. Thumb ni dia very special, so dia tak boleh sama dengan yang ni. So kita kena buat asing. So kita buat dulu ni dulu, and then kita test paksi mana yang bergerak. Okay, so bila kita test ni gerak kan, kita tekan E, and then kita select world, ambil world, E left click, ambil world. Kok ada yang tak tahu macam mana nak tukar tu. Kok dia sekarang tengah pilih objek. So kalau kita tengok situ, rotate X, Y, Z semua bergerak. Okay, so apa yang kita kena buat, tekan Ctrl Z balik, make sure semua masuk ke dalam tempat dia. So make sure dia select all the fingers, dan kita tekan load driven. Saya lupa nak tekan load driven tadi. Okay, lepas tu baru kita select the whole thing, and then kita tekan select dekat rotate X, Y and Z. Okay, kat sini baru kita tekan okay, so kita tekan key, lepas tu baru kita tukar ke 10. Okay, so okay, dia tak select balik. So nak select balik, kita boleh select dari sini pun boleh, select the whole thing. Okay, lepas tu kita tekan E untuk rotate, lepas tu kita pusingkan dia. Okay, kita nak make sure semuanya dipusing dengan baik. So ada certain parts mungkin kita kena adjust manual. Contohnya ni dia sangat keluar gitu, so tak sepatutnya berlaku macam tu. So kita boleh adjust manual lah. Okay, so jari ni memang dia banyak kerja sikit lah. So kena buat slow, buat sambil senyum kan. Ada orang dia suka dengan benda-benda teknikal ni. Saya suka juga benda-benda macam ni, tapi pada saya bikin dia quite complicated lah. Ada setengah orang dia enjoy buat benda macam ni. Dia tak suka draw, tapi dia suka dengan technicality yang macam ni. Okay, so orang-orang macam tu memang kadang-kadang memang diperlukan lah untuk company animation ni, sebab bukan semua orang minat dengan buat rig ni kan. Okay, so katalah dah settle kita dah rasa puas hati apa semua, dan kita tekan key balik. Okay, satu isu pasal sekarang ni dia tak bind lagi pada jari. So ada possibility yang bila kita dah bind nanti, bila kita digenggam, dia nampak tak cantik. So lepas bind pun nanti kita boleh betulkan balik. Sebenarnya kita boleh edit balik dan kita betulkan balik mana-mana parts yang kita rasa perlu dibetulkan lah untuk bahagian joint tu. So kita test. So fist ni 10, so bila kosong dia akan back to normal balik. Okay, lepas tu kita nak buat dia punya thumb. So kita select the first, and then yang ni. Okay, lepas tu kita tekan load driven. Okay, select the whole thing, and then kita rotate X, Y, Z. Kita select juga, dan kita tekan key. Okay, lepas tu dekat 10, dan dekat sini kita akan start untuk kita select lah kat sini. Okay, kita tekan E. Okay, yang ni kena tekan object, tekan E, left click and tekan object. Tak boleh juga. So okay, so kita pakai object tadi, so saya pakai paksi Z, and then kita pusingkan dia. So kita kena tengok juga sebenarnya macam mana
the finger should react kan, sama ada dia berpusing ke sini ke ataupun dia macam ni. Kalau ikutkan, kalau saya tengah genggam je tangan sekarang ni, dia sepatutnya ke arah sana sikit. Tapi dia, itulah saya cakap, susah nak bayangkan kalau kita tengok daripada sini, pasal dia tak bind lagi. Dia tak bind pada karakter tu lagi. So saya rasa saya buat rough dulu untuk buat masa ni. Nanti bila kita dah bind, kita betulkan balik. So untuk masa ni saya keykan dulu, dan kita test. Okay, so jadi macam ni. Alright, so siaplah satu jari. So kalau kita tengok contoh, saya tunjukkan satu contoh karakter ni. Kalau macam karakter ni, dia buat asing controller, so dia buat dekat atas ni. So kalau awak nak buat macam ni pun boleh juga, tak masalah. Okay, yang dia punya memang super details lah, and sepatutnya memang you guys kena buat macam ni. Okay, so dia ada curl, ada spread, ada crunch, ada cone, ada relax, and ada sway. So bila saya tekan curl, dia buat genggaman macam ni. Dia letak, dia panggil curl. Kalau tadi saya letak fist and all, kalau letak nama curl pun tak ada masalah, boleh juga. Okay, dia punya ni cantik lah, tapi dia ada negatif satu, which is dia buat macam ni tangan dia kan. Ni okay juga, detail, very details. Okay, so kalau saya back to 0, and kita try this one pula. So apa dia buat? Dia kembangkan tangan dia macam ni. Okay, scrunch, yang ni saya tak tahu nak cakap apa, tapi dia bagus juga kalau dia rigging ni lagi details awak letak, dia akan jadi lebih best lah. Okay, macam relax ni memang very function lah. Saya pernah animate pakai karakter ni. So kadang-kadang tu kalau kita ada tengah buat pose, sesuatu pose lepas tu kita letak je on relax ni, tangan dia dah nampak, dia nampak natural, dia dalam kedudukan natural tangan dia. So kalau kita biarkan dia tegak macam tadi, tanpa kita adjust dia natural tu, dia nampak very stiff lah karakter tu. Itu isu dia. So dia relax ni dia sangat membantu lah. Okay, satu lagi benda yang awak kena aware, kita kena juga buat apa hal stretching tu. Okay, salah tekan, tiba tangan dia terbantut. Satu lagi benda penting ialah dia buat controller untuk each fingers. Sebenarnya kalau awak tak nak buat macam ni pun tak apa, awak boleh je sumbat everything in one single controller kat sini. Tapi nanti list dia banyak lah. Fist ada, mungkin nanti ada controller for the index, for the ring, for the middle finger, for the pinky. So dia bila list banyak tu, dia macam payah sikit nak tengok lah. Sebab tu this guy dia buat asing-asing. So kalau kita tengok dekat sini dia boleh bend untuk jari dia, bagus gila. Ada curl, dia buat lah. So kalau kata saya nak buat karakter tunjuk barang, saya nak buat dia tunjuk barang, so saya boleh klik ke tiga-tiga ni, then sorry, this one tak payah. So saya boleh tekan curl, and then saya boleh so tu benda yang kita kata, kalau animator dapat karakter ni, dia memang bahagia lah cerita dia. Sebab ada banyak benda yang dia boleh dia boleh apply pada dia punya karakter dia. Okay, so itu benda yang awak boleh try buat untuk awak punya karakter nantilah. Okay, so itu je. So untuk next video kita nak buat IK and FK handle. IK FK handle ni, kalau siapa yang tak tahu, IK ni basically controller untuk ni kalau saya tunjuk, ini FK. IK yang ni dia ada IK FK blend, nanti kita akan buat benda ni. So bila saya tukar satu, dia akan bertukar kepada IK. Ini kalau kosong dia jadi FK. Tengok controller dia. Okay, controller yang ni, yang FK ni, dia boleh rotate dia. Dia tak boleh translate, kita tak boleh gerakkan dia. So semuanya dia boleh rotate. Dia rotate. And so yang jenis yang macam ni, awak mudah buat kalau time nak buat walk cycle, memang senang. Okay, and then dia boleh gerakkan bahagian pinggang. Dia boleh gerakkan bahagian pinggang ni, and then the body pun akan dia punya tangan akan follow juga pergerakan body tu.
Okay, dan kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai IK. So ni FK, and then kita tukar kepada IK, dan saya tekan 1, enter. So dia ada macam ni, dia macam kaki punya controller. So kita boleh control ni, and then kita boleh rotate, and then kalau nak adjust dengan siku, dan kita ada controller kat belakang. Tapi ada kadang-kadang agak susah nak control kalau kita guna apa ni, jenis IK ni, sebab dia payah nak positionkan dia tu, agak susah sikit lah. Tapi ada certain situation memang perlu lah, terutamanya bila mana awak ada scene, sekejap ada scene yang mana kita nak stickkan tangan tu kat sesuatu. Contohnya dia letak atas meja ataupun letak kat dinding kan, awak nak tolak benda berat. Sekejap saya bagi awak contoh supaya kita boleh lebih clear pasal. Okay, lepas tu ada scene yang mana director nak awak buat karakter tu tolak barang. Sekejap saya kosongkan balik. Nak tolak barang kat dinding sebagai contoh, ataupun dia landkan tangan dia dekat wall kan. So obviously bila kita letak tangan kita kat wall, kita nak dia melekat di situ lah, pasal dia tengah menolak kan. So bila kita animate dia, so dia boleh stick to the wall tu tanpa dia tenggelam kat dalam dinding tu lah. Tapi kalau awak pakai jenis FK ni, katalah awak pakai jenis ni, okay, nampak kan kiri kanan sama tapi controller berbeza. So saya gerakkan tangan dia ataupun badan dia ke dalam, nampak tangan dia akan tenggelam sekali. So tapi belah tangan kiri okey je, tak ada masalah, pasal kita dah switch kepada IK. Yang ni FK, dia ada pro and con lah masing-masing tu. Cuma kita kena tahu kita kena pakai dekat situasi yang mana satu. Okay, so itu benda yang kita akan buat for the next video. Kita nak buat setup dia IK-FK blend, which is dia quite confusing sikit. Tapi tak apa, kita buat sesuatu. Sebab tu saya asingkan video tu, takut nanti dia terlalu panjang. So sampai sini saja untuk yang part 1 for the rig the hands. Kita ada part 2 kejap lagi. Nanti kita sambung balik. Thank you. Assalamualaikum.